Dah dah. Start dah. Ini dah. Okey dah. Kita ikut SOP ya. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, sekejap. Kawan-kawan. Ya, kawan-kawan ni temu ni live lah. Kita guna SOP ya. Okey. Kita ikut SOP. Biasa sanitize, Oh, itu dia live lah. kat rumah. Okey. Nak bercakap kita turun lah benda ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Salam satu Malaysia. Salam penyatuan ummah dan salam bersatu demi agama, bangsa dan tanah air. Saya Alan Rizwan Radin, pengurusi dan Presiden Pertubuhan Biru Bersatu Abata Malaysia dan juga merupakan rakan seperjuangan dan rakan karib bersama dengan Datuk yang bahagia, Datuk Lokman Adam atau pula Datuk Lokman Nur Adam, pengerusi kepada Laskar Cyber Malaysia ya. Hari ini bersama juga dengan sahabat saya lagi seorang pejuang yang dikenali, buka muka sikit orang takut tak kenal, Raja Anwar Adnan. Kami ni ialah gabungan-gabungan NGO lah yang hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan sangat-sangat terkesan dan sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat kecewa dengan apa yang berlaku terhadap tindakan yang diambil terhadap Datuk Lokman Nur Adam. Okey, di sebelah saya ni saya tak sempat kenalkan. Saya kenalkan dialah sahabat-sahabat sekalian baru buat kali pertama. Kali pertama kita kenalkan Wan Quraish ataupun Tun Qoris. Beliau adalah timbalan pengerusi, timbalan presiden kepada Laskar Cyber Malaysia. Dan kita malam ni nak cerita pasal isu kes penangkapan reman Datuk Lokman Nur Adam pada hari ni Penahanan reman Penahanan reman. Jadi boleh Tanya sound please semua. test dulu, kita test dulu. Kawan-kawan share dulu tuan-puan. Share Datuk dulu. Lokman ni live dah 1200k. Hmm. Kita baru nak naik. Kita ni bukan kaki viral Sampai macam cerita Lokman kan. apa. Tak payah Tanya cerita lah. Tanya sound. Sound macam mana sound? Eh? Test sound okey tak? Tanya orang Sabah dengar tak? Share. Orang Perlis dengar tak? Orang Singapura, orang daripada Indonesia, Brunei, UK. Orang UK ada, orang UK. Saya tak sempat nak check ni. Tak apa. Teruskan. Teruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, saya Wan Quraish, timbalan presiden Laskar Cyber Malaysia. Jadi ada orang yang bertanya di mana Datuk Lokman. Okey, saya ingin memaklumkan bahawa Datuk Lokman Nur Adam hari ini telah ditahan di IPD Dangwangi di bawah seksyen ordinan darurat dan juga MCMC. So besok Datuk Lokman akan dibawa ke magistrate untuk penahanan liman seterusnya. Jadi kita berharap agar besok Teruskan. pihak yang kuasa tu dapatlah memberi kelonggaran kepada Datuk Lokman supaya besok lusa pun dah nak raya kan. Jadi kita harap kalau boleh biarlah Datuk Lokman diberi diambil tindakan selepas hari raya nanti. Yang itu saja kami berharaplah. So hari ini Datuk Lokman telah ditahan di IPD Dangwangi berkenaan dengan ordinan darurat. Okay. Atas kesalahan apa tu tuan? Apa salahnya? Sebab saya tak nampak. Minta maaf cakap. Lepas ni saya cakap lah. Tapi saya nak tanya tuan Wan Quraish, Tun Qoris. Atas kesalahan apa? Dakwaan apa yang boleh mengatakan bahawa mereka boleh menangkap Lokman begitu saja dan mereman? Tahulah saya pun tak akta ordinan darurat ni kita pun tak berapa mahir sangat. Benda tu kita tak biasa kan. Jadi apa yang saya dipahamkan ialah berkenaan dengan isu yang dibangkitkan pada live Datuk pada 3 bulan Mei berkenaan dengan penerbangan kapal terbang India daripada India masuk itu je lah. Jadi sebenarnya kapal terbang tu pun isu tu pun sebelum tu dah viral pun. Jadi Datuk Lokman cuma upkan je lah sebab kita banyak netizen bertanya-tanya macam mana varian pada India boleh masuk kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua di rumah yang sedang saksikan live kami.
boleh suarakan pendapat anda, bagi tahu apa sebab Datuk Luqman direman. Sebab saya tak nampak, tuan-tuan. Okey. Sebelum saya suarakan pendapat saya, boleh saya bertanya dengan Tuan Raja Anwar yang mulia. Apa komen tuan berkaitan tentang insiden yang berlaku tengah hari tadi? Bagi saya berita ini tak mengejutkan. Bukan makna kita mengalu-alukan. Kita tahu ramai yang tidak senang tidak senang dengan suara Datuk Luqman Adam. Luqman Adam kita tahu dia apa yang dia cakap itu adalah fakta. Dan fakta-fakta ini seringkali tidak disenangi oleh musuh-musuh politik UMNO lah sebenarnya kan. Apa yang Datuk Luqman suarakan adalah perkara yang benar sebenarnya kan. Contohnya isu tentang kemasukan virus daripada India ini, dan kita sebenarnya telah banyak maklumat yang kita terima daripada media sosial tentang perkara ini. Tetapi kenapa orang lain relax je tentang Datuk Luqman tu kena? Kenapa? Kita tahu Datuk Luqman ni dia adalah kita anggap sebagai orang yang paling banyak mendapat respon daripada sosial media. Betul. Kalau dia buat live ni puluh ribu, ratus ribu. Betul. Tapi dia bercakap perkara yang nyata, perkara yang dinyatakan oleh orang lain. Tetapi malangnya pihak-pihak tertentu tidak menyenanginya. Kita tidak berapa setujulah. Kalau kita tengok kes Lim Guan Eng dulu kan, dekat Hari Raya Cina dulu kan, dia merayu Christmas. Dia masuk Kristian dah pula ya. Dia Joseph Lim Guan Eng. Joseph Lim Guan Eng. whatever lah ya. Tapi Lim Guan Eng boleh pula dia merayu supaya ditangguhkan selepas Christmas. Tetapi Datuk Luqman ni sehari dua lagi nak raya kan. Mungkin besok akan dibawa ke mahkamah untuk ditahan reman lebih lagi, mungkin 2-3 hari, mungkin beraya dalam lokap kan. Kita janganlah buat sampai macam tu, politik jugalah. Tetapi kita kena ada kemanusiaan tu, kena ada kan. Perkara ini sebenarnya kalau Datuk Luqman tak cakap pun, perkara ini dah menjadi viral di Selangor saja kan. Ribu di Malaysia sekarang ni dah 4,000 lebih kan. Darurat apa yang macam tu. Jadi sebenarnya suara ini bukan suara Datuk Luqman saja, suara semua. Tetapi kita harap janganlah berlaku double standard dalam hal ni kan. Bila kita di pihak suara seperti pembangkang, kita kena di pihak belah sana yang macam-macam kita dengar, relax je. Ada kluster-kluster orang kata tayangan pula. Setakat itulah permulaan daripada saya. Okay. Apa ni, saya nak tambah sedikit sahabat. Ketika Lim Guan Eng ni pangkat dia dalam DAP apa tuan? Sosial. Dia setiausaha agung lah. Dia macam Hamzah dekat PPPM lah. Yang merayu dan menegur pihak Kerajaan Perikatan Nasional ni apabila Lim Guan Eng dipanggil beberapa hari sebelum Christmas adalah siapa? Ingat lagi tak? Siapa? Yang menegur kerajaan PM. Bukan ke Najib Razak yang tegur? Najib Razak, Datuk Najib Razak yang orang geng-geng kartel, orang-orang yang sakit hati dengan dia, banyak berjasa kepada rakyat ni, yang menegur, yang memberi menunjukkan sifat keperimanusiaan sebelum raya Christmas. Janganlah tangkap Lim Guan Eng, bagilah dia bergaya dengan keluarga dia. Itu Najib Razak cakap. Faham tak korang ni? Korang kalau buat kerja sesama kita, sesama orang Islam, orang Melayu yang berjuangkan suara rakyat, yang cerita pasal kebenaran dalam kes Datuk Luqman ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat, yang saya tahu, kalau saya silap saya minta maaf dengan pihak berkuasa. Yang saya tahu, Datuk Luqman ditangkap kerana direman dan esok akan ditentukan berapa hari nak direman, padahal lagi 2 hari nak raya, tuan-tuan. Disebabkan oleh kes Datuk Luqman angkat telefon, dia tunjuk kenapa, dia persoalkan macam mana kerajaan boleh benarkan kemasukan kapal terbang MAS daripada India masuk ke Malaysia. Walhal di dalam akhbar, di dalam media, mereka dah kata tak boleh masuk disebabkan oleh varian COVID-19 dari India. Kita, tuan-tuan, ada 4 varian COVID-19. Yang normal, yang daripada England, daripada UK, yang daripada India dan daripada Afrika. Ada 4 varian. Saya tak nak cerita pasal vaksin lagi. Kita vaksin tu lepas ni kita komen. Kita cerita pasal Datuk Luqman.
Datuk Luqman menegur kerajaan seperti itu. Wahai kerajaan, sebelah. Jangan telefon time-time tengah live ni, tolong Dah, aku lupa nak cakap apa. Datuk Luqman menegur apa? Macam mana kerajaan yang tak cerdik ni, kalau kita nak berlapik, kita panggil kerajaan Bahlul boleh tak? Sebab dia lawak sikit, tak ada nampak serius sangat. Macam Piramli. Kerajaan Bahlul ni, boleh cakap, dia blok, padahal kapal terbang landing. Tuan-tuan, pada lepas Datuk Luqman buat live tu, tahu tak apa jadi? Menteri apa namanya? Yang dia spin balik tu. Dia cakap yang kapal terbang kargo yang masuk. Wikasyam. Menteri Pengangkutan cakap rupanya kapal terbang yang datang tu adalah kapal terbang kargo. Okey, siapa ada bukti tiket tu? Ada dekat telefon Masa Datuk Luqman tunjuk tu, tuan-tuan, kalau dia kargo, tiket tu ketika kita tengok dalam online tu dia tulis mas kargo tau, dia tak tulis mas. Lepas tu menteri tu cakap, Wikasyam cakap, ya, ia memang betul kapal terbang kargo, kapal terbang penumpang, tetapi dia bawa kargo. Persoalannya sini tuan-tuan, kalau yang datang pun bukan manusia tetapi barang, berbentuk apa? Vaksin. Apalah, kargo lah yang nak masuk Malaysia. Siapa punya tanggungjawab untuk nyah vaksin dan barang-barang yang masuk dekat airport? Kita ada SOP kan? Benda yang kita marah, yang Datuk Luqman marah, yang saya marah, yang ramai orang yang tak puas hati dengan kerajaan Bahlul abah kau ni, adalah kemasukan virus tu. SOP yang dilakukan tidak berkesan. Langkah-langkah yang sepatutnya diambil untuk menyekat COVID-19 ni ialah buat total lockdown selama 2 minggu. Sebab kita tahu rantaian nak diputuskan dalam masa 2 minggu kan. Macam mana kita simpan, dipanggil apa tu? Kuarantin orang 14 hari. Lepas antibody badan kita jadi kuat, kita boleh makan. Tak semestinya vaksin, berbagai-bagai cara. Macam nak rak Datuk Luqman dan ramai orang lagi cakap benda tu daripada benda alami pun kita boleh kuatkan badan kita untuk mengatasi COVID-19. Kenapa kerajaan tak buat? Bila Datuk Luqman marah, bercakap dengan nada keras dan videonya diviralkan, kenapa kerajaan menyalahgunakan akta, Ordinan Darurat yang bagi ramai rakyat Malaysia persoalkan kenapa darurat berlaku sekarang? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik Arab diampun. Kami ni, orang UMNO ni, cakap terus terang lah, walaupun kami NGO, saya ni orang UMNO tuan-tuan. Saya percaya kawan-kawan saya ni pun orang UMNO. Kita orang menghormati raja-raja Melayu. Kita nak tegur pasal darurat pun, kita tegur dengan penuh sopan santun. Kita mohon satu ketika, hari-hari Datuk Luqman cakap sama. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hidayah terhadap tuanku untuk batalkan darurat yang tak masuk akal ni. Pertama, dia suarakan begitu. Di mana salahnya Datuk Luqman menyuarakan dan menegur dan marah betul-betul kerajaan Malaysia yang Bahlul ni bila virus ni masuk. Okey, saya dah habis buat masa ni. Saya serah kepada tuan pula. Boleh tak tuan ulas sikit tuan Wan Qurash, Tun Qoris, ulas sikit berkaitan tentang vaksin ni dan bagaimana sepatutnya kita berbelanja, sebab kita dah berbelanja tuan-tuan daripada PKP 1 sampai sekarang dah lebih 1 trilion. Daripada Januari sampai sekarang dah 750 bilion ringgit. Rakyat apa kau dapat? Nak minta duit KWSP sendiri pun macam minta sedekah. Kita minta one lump sum untuk settlekan tahun lepas hutang, kau bagi separuh 5,000, lepas tu kau bagi 1,000. Dalam pada 5-6 bulan ni pun hutang bertambah. Tak ke Bahlul punya kerajaan tu tuan? Komen sikit pasal vaksin ni dan duit yang dah dibelanjakan beratus bilion sampai ke bertrilion ni, mana perginya? Boleh komen sikit tak? Kan saya tambahkan geram pula. Tuan nak cakap. Bab yang tu saya kurang arif lah sebenarnya. Komenlah sikit. Tapi bila ada varian baru ni, kita cuma khawatir lah vaksin yang dah ada ni sesuai tak dengan varian baru ni. Kan? Jadi kena berbelanja baru ke untuk mendapatkan vaksin yang baru yang sesuai dengan varian yang baru ni, varian yang lebih bahaya ni kan. Jadi sedangkan kita tengok pun ada yang dah kena injection pun masih lagi berjangkit kan. Jadi dikatakan varian baru ni lebih berbahaya kan. Jadi vaksin tu sesuai ke tidak, kita pun tak pastilah. Jadi kita harap kerajaan boleh tengok lebih mendalam lagi
idea soal vaksin ni. Hmm. Jadi soal berbelanja tu kita tak boleh nak halang lah, sebab bila Kenapa kita tak boleh nak halang? sebab darurat kita tak bawa di parlimen kan. Tak risau ke duit negara kita disalahgunakan? Tu Tak, isunya dia kadang-kadang kita tak kisah apa yang nak belanja, tapi kita nak tengok result, hasilnya. Itu yang sebenarnya. Kita diam berbilion dalam masa 4 bulan saja dah 80 bilion pinjam duit. 75. 80 Dah 80 dah. Tadi saya Okey. terhasil tadi saya sebut 750 bilion. Bilion tu 75 bilion ringgit. 80,000 juta. Hmm. Itu pinjam. Itu belum kira lagi duit kuan yang nak korek 5 bilion. Duit tu untuk masa depan anak cucu kita. Itu dah duit. Datuk Seri Najib dia kumpulkan duit tu sampai 16 bilion. Benda tu untuk masa depan. Kita tak tahu apa musibah lagi yang kita akan hadapi nanti. Untuk anak cucu kita. Bila kita tak ada nanti, kita tak tahu apa akan berlaku. Jadi kita perlu ada simpanan untuk masa depan. Itu pun dia nak korek. Dan habis. Yang dahulu, yang berapa banyak yang tiba-tiba dia masuk dalam kerajaan PN, dia jumpa 2.3 trilion. Itu pun dah nak, orang kata dah nak kering. Apa hasilnya? Semalam 4,000. Jadi salah ke rakyat nak bersuara? Salah ke Datuk Rahman bersuara? Kerana nyawa kami ni semua terancam. Kita dah, orang kata sacrifice banyak. Bukan nak kata sama. Saya sendiri, okey, saya event management. Saya tak boleh organisekan sukan, saya tak boleh organisekan konsert apa semua lebih setahun. Saya nak makan apa? Kawan-kawan saya yang kaki tangan saya nak makan apa? Artis nak makan apa? Diorang dah, orang kata sacrifice. Diorang dah letakkan diri diorang ni, orang kata macam tunggu apa beras nak datang ke, orang hantar ke rumah. Tapi hasilnya tak ada. Duit tu habis macam tu saja. Kalau macam tu lebih baik duit tu bagi pada rakyat je. Kan? Tetapi yang kita nampak duit tu, kita tak nafikan. Ada yang melompat parti dapat itu dengan gaji para menteri, ada ratus ribu, itu ini. Yang rakyat di bawah ni apa jadi? Jadi apa yang Datuk Rahman suarakan adalah suara-suara rakyat bawah sini. Kami bersetuju kerana kita tidak nampak ramai yang bersuara dari pihak rakyat. Kan? Jadi bila dia bersuara, mulutnya mahu ditutup. Kan? Jadi jangan underestimate rakyat. Jangan underestimate. Kalau satu anda tahan, anda nampak di sini ada 30 belakang dan belakang 300, 3,000. Berjuta lagi yang kat belakang tu akan menyokong rakyat. Kerana yang menjadi mangsanya adalah rakyat sekarang ni. Raya kita dalam balik. Datuk Seri Najib dah sebut. Buatlah PKP betul-betul. Kan, dalam bulan puasa, awal puasa tu buat PKP betul-betul. Dia cakap 2 minggu, buat seketat-ketatnya. Bagi pulang diorang balik raya. Sebab tahun lepas tak boleh balik raya. Tahun ni juga tak boleh raya. 2 tahun tak boleh balik raya. Anda bayangkan ibu apa yang di kampung tu rindui cucu. Kadang-kadang anak tak sangat tahu cucu. Tak dapat. Tak tahu tengok nanti cucu dah besar dah. Tak dapat rasa kasih sayang. Kerinduan itu tu bukan perkara kecil-kecil. Kan? Bukan perkara kecil-kecil. Benda-benda ni, hal keperi kemanusiaan ini bukan perkara kecil. Kerana orang yang tenaya ni, doa dia bukan boleh buat main. Dan inilah kita lihatlah kerajaan sekarang ni. Apa yang orang dapat fikirkan sekarang untuk kita dah nampak macam flip-flop. Sekejap ini, sekejap itu, sekejap ini, sekejap itu. Tengok orang yang jual bazar tu sekarang ni. Saya pernah, boleh kata saya tiap-tiap tahun, saya terlibat dengan jualan pakaian baju-baju Melayu, baju kurta. Tiap-tiap tahun, 6 tahun berturut-turut saya buat. Syukur, Alhamdulillah, rezeki saya buat dekat Giant, buat dekat PWTC, saya buat kat Coket, saya buat berapa banyak yang boleh. Sebab itu adalah ruang rezeki kita. Tapi 2 tahun lepas, sampai tahun ni, 2 tahun saya tak buat. Sebab bila PH masuk je, kita dah nampak dah. Pelabur keluar, pekerja banyak kena buang, orang mana ada duit nak beli pula. Dan kesannya, kita tengok hari ini, apa berlaku? Pagi kata boleh niaga, tengah hari kata tak boleh, lepas tu kata boleh. Tahu tak apa masalahnya orang-orang yang berniaga ni? Diorang kena beli stok banyak. Nak bayar sewa tapak tu macam nak sembelih orang tu. Dekat jalan Masjid India tu, 20 tak ada 20,000, tak ada 10,000. Jangan sewa lah tapak-tapak yang orang kata tempat anjing kencing ke, kaki 5 tu. Diorang dah bayar benda tu. Dekat Kelang Stok, kan. belum kira stok yang berapa banyak diorang beli. Bila masa diorang nak jual? Taipei Kelang. Kesian kat orang tu semua. Jadi perancangan kerajaan ni janganlah jenis flip-flop. Kena fikir untuk setahun akan datang kena ada perancangan. Perancangan sebab kita tahu COVID ini kita tak tahu
bila boleh hilang. Tapi kalau kita boleh hindari, kita hindari serius, betul-betul. Tapi kita buat darurat, kita buat PKP, orang masih boleh pergi shopping, orang masih relax, kedai kopi boleh buka. Tapi bila nak raya, tiba-tiba ketatkan. Jadi benda-benda macam ni membuatkan rakyat jadi rimas. Datuk Long Man jadi suara bagi pihak rakyat. Salah ke? Salah ke nak bersuara? Kalau nak tutup mulut Datuk Long Man, tak mungkin boleh tutup semua mulut rakyat. Betul. Kami pun tak boleh suara. Silakan. Okey. Tuan-tuan, semangat kita malam ni sebab kita sangat-sangat duka cita terhadap tindakan penyalahgunaan kuasa bagi saya terhadap Datuk Long Man. Atas bila kau nak tangkap orang, kau cakap kau guna ordinan darurat, kau cakap kau guna akta komunikasi dan multimedia. Dua benda ni. Yalah. Tu bila nak melakukan kesalahan. Tetapi apa yang Datuk Long Man cakapkan bukan fitnahan. Benda yang dah disampaikan dan jelas dan terang diberikan bukti. Kenapa perlu mereman seorang pejuang agama bangsa dan tanah air yang setia walaupun dibuang oleh UMNO tetapi tidak pernah sedikit pun berganjak dari perjuangan. Dan kita tahu rakyat hari ini tuan-tuan dah mula rindu dengan kerajaan Barisan Nasional. Ramai yang tertipu atas muslihat tipu daya. Kita harap muslihat dan tipu daya ketika zaman Pakatan Harapan berakhir apabila jatuhnya bapa kartel penyambung negara yang bernama Dr. Mahathir Mohamad, yang boleh kata baru-baru ni yang saya geram dengan Mahathir ni, dia mana ada kaya, anak-anak dia mana ada kaya. Kau nak tipu siapa, Tuan Mahathir? Namakan seorang anak Najib yang bilioner. Trilion. Dia triliuner. Kita cerita anak dulu. Bapa dia dah tentu triliuner si Mahathir ni. Siapa nak percaya dengan Mahathir lagi? Dan bila Mahathir tak boleh belah, tak boleh pergi, rupa-rupanya dihantar layang-layang dia. Projek-projek kartel-kartel Mahathir masih lagi berjalan sekarang, tuan. Tuanku, tolonglah faham tuanku. Rakyat nampak benda-benda ni. Dan rakyat-rakyat yang terkesan ni, kita orang ada kerja, ada kerja, ada bisnes. Golongan-golongan pertengahan dan bawah ni lingkup disebabkan oleh darurat bodoh Muhyiddin Yassin yang salah menasihati tuanku. Dan kesalahannya sungguh-sungguh besar. Kalau nak ikutkan undang-undang, dia ni treason terhadap negara tau. Treason. Tahu treason? Mengkhianati pengundi, mengkhianati rakyat. Ni bukan saya yang cakap. Siapa cakap yang saya cakap dia ni treason? Peguam pakar-pakar peguam negara, pakar-pakar perlembagaan. Bila nak dibawakan benda ni dalam mahkamah, diberhentikan, dia tak bagi. Katanya disebabkan oleh darurat, tak dilayan. Adakah berlaku campur tangan, tangan gaib di belakang sistem mahkamah negara? Okey, Alhamdulillah saya memuji Mahkamah Persekutuan yang tak terima Datuk Najib punya dakwaan yang baru-baru ni lepas. Tahniah 4 orang hakim yang terlibat kerana tidak bersetuju atas dakwaan ataupun keputusan bankrupsi yang dibuat oleh Hakim Nazlan nama dia. Jazlan ke Nazlan? Hakim Jazlan ni memang kita nampak dia pro belah kapitalis. Jadi benda yang dikenakan pun memang Syafi'i Abdullah, Tan Sri Syafi'i Abdullah, peguam Najib sendiri cakap dia melakukan benda yang tidak ni. Dia ada satu konteks lah. Konteks dia mengatakan bahawa berstatut. Jelah ini orang undang-undang cakap. Kefahaman layman daripada orang yang membaca ni bias lah. Hakim tu bias. Dia mendapat arahan dari tangan gaib. Bias. Rakyat baca, rakyat faham. Nak tipu siapa lagi? Yakinlah kebenaran akan mengatasi kebatilan dan rakyat mahukan kebenaran menjelma. Rakyat mahukan pejuang-pejuang yang benar-benar berpegangkan kepada kebenaran diberikan hak bersuara dan hak menegur kebatilan. Kita satu negara yang mahukan kebenaran diperjuangkan supaya kita dipandang mulia di mata dunia. Tetapi apa jadi apabila kita berpegang kepada kebatilan, tuan-tuan? Saya nak tanya Tuan Koris, Puan Koris. Kita mempunyai Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi ini bernama Azmin Ali. Dia dah pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Baru-baru ni dia pergi Arab. Benda yang dah diceritakan oleh sahabat-sahabat kita, termasuk Datuk Long Man Adam yang sedang dianiaya sekarang ni pun jelas. Hari ini pertama kali saya nak dengar Wan Koris komen sikit pasal Azmin Ali Syahuri ni. Boleh cerita sikit, Wan?
dia punya tanggungjawab terhadap negara Ya. lah. Apa yang patut dia buat? Sepatutnya ialah dia tak boleh buat apa pun sebab memang dia pun bukan pakar ekonomi pun. Dia bukan pakar ekonomi Dia bukan pakar ekonomi. Hmm. Dan kalau dia betul-betul pakar, perkara masalah ekonomi negara ni tidak jadi masalah lah. Kurang-kurangnya ada kebaikan sikit. Ini makin lama makin teruk, makin lama makin tak bagus dari segi ekonomi. Tidak ada Mana? tidak ada pendapatan. Cakap kuat sikit. Ah. Jadi bagi pandangan saya, Okey. Kipas tutup Okey, sana. bagi pandangan saya macam itulah. Sebab Azmin Ali tak ada track record sebagai orang kata pemimpin dalam bidang ekonomi. Jadi dia pun tak tahu mana nak cari sumber kewangan untuk menjana ekonomi. Kan? Itu antara yang kita faham. Strategi dia pun dan dia punya roadmap plan untuk merangka ekonomi ni, saya nampak ada pendapat tuan, adakah tuan bersetuju apabila saya mengatakan dia hanya copy paste apa yang BN buat dulu, Ya, betul. tetapi integriti dan nama dia dah dikenali dunia bahawa benda yang dia lakukan tidak boleh diterima, benda yang tidak bermoral. Bukti yang diadakan, ditunjukkan kepada pihak berkuasa tidak diambil tindakan. Bagaimana pelabur asing nak yakin dengan dia, tuan-tuan? Dia lebih pada politik saja. Okey, saya bagi pendapat ya. Okey, sambung sikit. Ni sedap ni. Kalau sebut copy paste tadi pun saya pun tak bersetuju. Copy paste edit. Dia bagi saya dia tak buat apa. Tak buat apa Tak buat apa. Sejak zaman PH dulu pun kita tengok ekonomi kita, apa pelaburan yang dapat. Yang gulung tikar tu yang banyak, yang lari tu yang banyak. ketika dia ambil sama. Bila dia tunjuk, ini Microsoft ke apa buat, itu kerja-kerja zaman Datuk Seri Najib punya. Dia orang ni tukang hotel beli tak dapat. Yang baru tak ada pun. Datuk Seri Najib pun sebut dalam temu buah dia yang terbaru 2-3 hari lepas. Dia kata bukan senang hal-hal nak mentadbir negara ini. Kan? Mereka ni yang ada dalam kerajaan PH ke PN sekarang ni pun, mereka ada di situ atas kepentingan politik. Bukan atas rasa kasih sayang atau untuk mentadbirkan negara. Kita nampak di situ. Mereka hanya fikir masa depan orang. Datuk Najib ada sebut, kalau parti tu kecil, mereka rasa terancam, dia kena jaga diri dia dulu sebelum nak jaga rakyat. Itu yang masalahnya, rakyat, apa yang berlaku pada rakyat sekarang ini, kita sendiri tahu sebab kita sendiri rasa. Nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi pentadbir ni, bukan boleh sebarang-sebarang. Dulu mungkin, Perdana Menteri sekarang, Muhyiddin, dia rasa bangga, dia cakap pada cucu dia, I'm the Prime Minister now. Dia cakap macam tu Ya. Ya, jadi engkau jadi Prime Minister tu satu hal. Kan? Tapi mampu tak untuk deliver. Untuk deliver, untuk memenuhi kehendak permintaan rakyat sekarang ini yang dah tak tahan lagi di bawah 2 tahun PH. Kan? Tetapi apa kita nampak makin teruk. Jadi itu yang Datuk Seri Najib kata, perkara ni bukan boleh buat main-main. Kan? Untuk nak buat benda itu kena ada dasar perancangan dan kena ada parti yang dominan, parti yang kuat supaya kepala dia tak pening. Perlu ada barisan menteri-menteri yang bertanggungjawab. Tetapi menteri-menteri sekarang ni, mereka kalau berselisih dengan kita, bersentuh bahu pun kita tak kenal. Tak tahu. Tapi yang kita tahu gaji dia orang berpuluh-puluh ribu. Jadi yang kita nampak sekarang ini, cara untuk menyelesaikan masalah ini supaya rakyat tak terus melarat, supaya rakyat tak terus orang kata bising macam ni, kan? Kita kena tukar je kerajaan. Kita tak ada pilihan lain untuk masa depan kita. Bukan kerana kita memusuhi kerajaan sekarang. Kita nak kerajaan yang betul-betul bertanggungjawab dan kerajaan yang ada cukup pengalaman yang tahu untuk menanganinya. Kan? Jadi kalau setakat kita nak bercakap sini, kita tutup mulut, kita kena tahan bercakap tutup mulut, ini dah mengalahkan zaman komunis lagi dah. Bahaya macam tu. Kalau di negeri China dulu, di China dulu, zaman komunis dia punya kejam tu macam mana? Kalau kau main piano pun kau kena tahan di bawah tanah. Orang kata 7 tingkat di bawah. Jangan masuk budaya-budaya luar. Sampai macam tu. Ini kita nak bersuara pun dah tak selamat. Sebab apa? Dah ada ordinan darurat. Mereka boleh buat apa saja. Jadi takkan kita nak terima seadanya.
Kan? Kita ni ada hak bersuara. Kita dah biasa dengan kerajaan demokrasi berparlimen. Ini bukan. Tiba-tiba nak kunci mulut kita, Dato' Loman buka mulut kena, silap kita orang ni pun kena, kan? Rakyat yang lain pun kena. Sampai bila kita nak menghadapi, nak terus dengan dalam keadaan yang macam ni? Kan? Otokrasi. Dan kita dengar, duit habis semua dijarah, aset dijual, kan? Tapi kita masih terima seadanya dengan harapan tak apalah kita korban setahun dua ini supaya COVID ni hilang, kita dapat balik ke dunia yang asal kita, nak cari rezeki. Tapi nampaknya makin lama makin parah. Kan? Boleh ke kita diam dalam hal-hal macam ni? Tak boleh. Sebab sekarang ni, boleh saya sambung? Minta izin Lepas tu pusing balik. Kalaulah katakan, saya semalam puji tau. Sebab saya tak tengok habis baca SOP-nya. Lepas tu saya marah. Pagi tadi lepas saya dah faham, saya dah baca rupanya satu SOP yang kononnya dikatakan darurat satu Malaysia ni. Saya ingat full closure, total lockdown. Saya tengok satu clause kat SOP ni cakap apa tuan? Semua sektor ekonomi dibuka. La ilaha illallah. Korang faham tak? Kalau nak putuskan rangkaian ni, semua orang kena jauh. Tutup sekejap. Tambah sikit dah. Sampai ada pandangan kata kalau kita biar macam ni, dalam masa sebulan 10,000 pun boleh jadi kes COVID. Teruskan. Lepas yang saya geram, ketika ekonomi yang si kartel-kartel ni berjalan, orang-orang yang tak boleh cari makan ni tidak dibela oleh kerajaan yang minta bawa bantuan apa benda macam-macam bantuan tu. Apa nama? BPR. BPR yang satu, nombor 2 tak dapat, nombor 1 dapat. Senyap. KWSP pun dah tinggal sebulan lagi. Itu pun 1,000 kalau orang dapat keluar 10,000. Hutang lambat-lambat nak bayar ni tuan. Jangan kata kereta kena tarik. Kereta rosak pun tak ada duit nak repair. Orang hilang rumah, hilang pekerjaan, hilang kereta. Cerai-berai. Ada bantuan. Apa yang kerajaan buat dengan beratus bilion, berpuluh bilion yang kau dah ambil ni? Yang kita tengok katak-katak yang kayangan kat atas tu, semua halal. Cerita pasal undang-undang negara Cina tuan. Tahu tak apa jadi orang yang rasuah ni? Apa jadi? Hukuman dia tembak, mati tau. Tembak, mati. Kita kat Malaysia boleh halalkan benda ni. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia boleh kata dalam undang-undang hari ni kita tak boleh nak ambil apa tindakan kerana tidak melanggar undang-undang orang yang lompat mati ni. Gunalah akal sikit sahabat. Gunalah akal yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dekat kamu semua. Kau dah lompat disebabkan lepas tu kau dapat jawatan, kau dapat gaji besar. Duit tu tahu, duit. Itu bukan rasuah. Apa definisi rasuah dalam Malaysia ni sebenarnya? Boleh komen sikit? Tuan, minta maaf tuan, saya gerak tuan pasal benda ni tuan. Suruh raja komen. Tak nak komen Tak nak komen. Komen sikit pasal rasuah. Komen lah sikit. Saya bukan apa tau. Kalau dari atas sendiri dah buat macam tu, kan? Rakyat dah naik muak. Nak cakap pasal rasuah pun kita rasa macam dah muak. Tahu? Sebab benda ni berlaku di pihak atas kan? Kita harap SPRM buat kerja. Lepas Tapi tu, dia boleh cakap macam tu. contohnya salah seorang menteri ni, kan? Dia punya lagak dia mengalahkan yang di-Tuan Agong. Siapa kan? Saya yang berhak untuk pilih ini. Pilih polis. menteri. Pilih polis. Pandai-pandai. Hamzah Zainuddin. Jadi benda-benda macam ni dah keterlaluan. Orang kata bukan setakat rasuah, penyalaan guna kuasa pun dah sampai ke tahap orang kata tak masuk akal. Kan? Yang bukan kuasa pun, bukan kuasa dia pun dah jadi kuasa dia. Wah, nak pilih, ini orang negeri Perak, kita geng-geng kita. Kau ingat kau orang Perak, aku sokong kau ke? Aku orang Perak, aku tak sokong. Kita tak kira siapa kau negeri Perak ke, Selangor ke, Pahang ke. Kalau kau tak betul, tak betul. Jangan ingat kalau kau orang Perak, kita orang Perak setuju. Bukan macam tu. Tak semestinya yang Tuan Agong setuju. Tak semestinya Sultan Perak setuju. Betul. Kalau nak lantik orang negeri. Jadi, penyalaan guna kuasa ini dah lebih daripada rasuah dah. Kan? Jadi, bila nak cakap bab rasuah ni, saya dah naik muak dan mual. Kerana benda-benda macam ni lah rakyat melarat. Kan? Sebab, kita tahu kerajaan sekarang ni tak ada income. KDNK dia dah merosot. Tapi, kalau kita nak bagi alasan COVID, Indonesia pun ada COVID, Betul. Thailand pun ada COVID, Betul. Vietnam ada COVID, tapi ekonomi diorang meningkat. Kenapa kita ni teruk sangat?
Kan? Kerana dia jawapan dia simple je. Hmm. Kerana kerajaan sekarang ni terlalu fikirkan kuasa, gilakan kuasa. Kan? Sehingga bab-bab ekonomi yang sebagaimana saudara Alan sebut tadi, Menteri Ekonomi pun kita tak tahu apa dia buat. Betul. Dia pergi sana nak duduk dia sapu. Kan? Saya ada satu cerita juga. Ada seorang tu dia kata dia pergi sana tu, dia cuci jamban di Mekah sana. Dia balik sini, dia gunakan isu tu. Wah, orang dah jadi macam, wah, dia ni bagus lah. Dia cuci, Kenapa kau tak nak sebut nama dia? Sebut dia Azmin Ali. dia cuci jamban di Mekah. Kau cuci jamban di mana pun, kalau ikhlas kau dapat pahala, kau tak ikhlas, kalau bab-bab macam Azmin ni, kau buat, kau cuci longkang ke, itu ke ini, kalau kau berlakon, tak payah nak menipu rakyat lah. Kita tahu itu semua wayang. Kan? Tak payah. Yang penting adalah bila kau pergi, kita nak Rizal. Bukan kita nak dengar Menteri Ekonomi orang kena buang kerja. Kan? Bukan macam tu. Kena buang kerja lepas tu tuan ya? Tak tahulah itu bukan kita bukan nak yang macam tu. Kalau kena buang tu macam menteri yang kata bagi 10,000. Dah, sebab saya dengar lepas dia balik, menteri yang berurusan dengan dia tu ditukar. Maknanya menteri baru dilantik ekonomi. Kalau betul benda tu, nampaknya kerajaan di Arab Saudi ni dia tak nak badi-badi yang bukan yang mengarut daripada Badi ya? melekat pada dia orang. Kalau kau bekerja sama bersebahag dengan orang yang tak betul, kita pun akan terpalit. Kan? Kau tengok di Masjid Ar-Rahah ni kan? Kan? Macam mana orang Arab raja negeri Arab sanggup hantar 500 bungkusan bantuan. Kenapa masih di Arab? Maknanya hubungan Datuk Seri Najib Ya, betul. dengan Raja Salman Alhamdulillah. masih elok. Masih Itu erat. yang mereka mahu. Mereka tak suka orang yang baik difitnah, dicatur, nak dipenjara, nak dihukum gantung. Mereka tak suka cara itu. Itu kan cara Islam. Benda yang nak baik-baik, jaga. Tapi malangnya kerajaan kita sekarang ni, bukan kita saja yang tak setuju. Kerajaan daripada luar pun tak nak bagi kita sama. Betul, itu pasal pelabur daripada negara dia orang tak masuk sini. Maksudnya kita- Dia orang boikot kita disebabkan oleh pemimpin-pemimpin Bila dia. kerajaan tak ada duit, dia jual aset. Kita tak boleh kata, dia jual aset, hantarlah bukan duit kita. Tak. Nanti esok yang kena ganti balik rakyat. Rakyat tu yang Najib kata nak ambil balik aset tu balik. Kalau kita mungkin diorang akan jual balik 2-3 kali ganda. Ataupun kita nak bina balik aset tu memerlukan belanja yang banyak. Buta-buta je habis benda tu. Dan benda tu yang akhirnya kerajaan terpaksa berbelanja untuk benda lain. Dan rakyat tidak dapat diberi prioriti. Kan rugi tak? Tapi duit tu mana pergi? Itu yang masalah. Mana pergi duit tu semua? Okey. Aspek ekonomi kita dah cerita. Aspek ketidakbertanggungjawapan dari segi memberikan pembelaan terhadap rakyat kita dah sebut. Aspek dari segi undang-undang sekarang ni pun walaupun kita bukan mahir, kita masih persoalkan. Jadi apakah pesanan Tuan Koris dan harapan sebagai timbalan pengerusi NGO yang diketuai oleh Long Madam, iaitu Laskar Cyber Malaysia, Datuk Long Madam ya. Apakah harapan Tuan terhadap bukan sahaja dalam kes Datuk Luqman, tetapi pada keseluruhan sistem perundangan negara kita? Tolong bagi komen sikit dekat ni. Netizen. Saya sebenarnya rasa betul-betul kesal dan terkilan atas apa yang telah berlaku pada hari ini di mana Datuk Luqman ditahan. Jadi persoalannya, adakah Datuk Luqman ni ditahan adalah disebabkan angka COVID tu bertambah. Okey, persoalan dia, adakah penahanan Datuk Luqman ni yang mengatakan bahawa Datuk Luqman ni lah menyebabkan angka COVID tu bertambah? Ataupun adakah penahanan Datuk Luqman ni menyebabkan kerajaan terpaksa meminjam duit berbilion-bilion setiap minggu? Itu persoalan saya. Jadi saya kalau tak ada apa-apa masalah dengan Datuk Luqman, lepaskanlah beliau tu. Sebab beliau adalah tempat netizen untuk mengadu nasib, mengadu nasib, Feedback. meluahkan perasaan. Kat situlah tempat netizen bergantung. Saya harap pihak berkuasa buat kerja dengan betul lah, buat kerja dengan betul, pertimbangan betul, gunakan budi bicara, Okey, Itu minta harapan saya lah. pandangan Tuan pula macam mana? Ya, Tuan, saya yang sangat mulia bersetuju. raja, yang mulia raja. Sangat bersetuju dengan Tuan Koris. Kalau kita kata negara kita demokrasi, tak ada salah
jika Dato' Loman cakap benda yang betul, saya rasa tak ada masalah. Tetapi kalau ada yang terguris, mungkin ada benarnya apa yang Dato' Loman cakap. Jadi apa yang Dato' Loman tegur tu, kalau tak betul, betul-betulkanlah, perbetulkanlah. Kan, tak salah kalau kita terima kenyataan bahawa mungkin kerajaan sekarang ni banyak silapnya, dan pandangan-pandangan kepada rakyat ini sangat penting, kerana rakyat lah yang akan mengundi, yang akan menyokong pihak mana nanti yang akan mentadbir. Kan, janganlah sampai suara rakyat itu dikunci. Dan begitu juga bagaimana yang Tuan Peri sebut tadi, kan, tak memberi kesan apa-apa pun kalau tahan Dato' Loman. Kan, COVID tetap juga menular. Kan, ekonomi masih merudum. Kan, jadi fokus kerajaan itu sepatutnya kepada perkara-perkara tersebut. Kan, menangani COVID, fokus tentang ekonomi negara, prihatin kepada rakyat, kan, bukan untuk menutup mulut rakyat. Itu daripada saya. Okey, kita pun dah berapa lama ni? Dah sejam. Dah sejam Jadi kita gulung Saya gulung boleh So insyaAllah saya harapkan saya mohon maaf jika kata-kata saya tadi menusuk perasaan, tapi sesungguhnya teguran saya dan teguran kami bertiga ni, dan saya pasti netizen-netizen yang memberikan suara kepada kami untuk sampaikan, fungsi NGO untuk sampaikan suara rakyat ya, diambil secara positif, dilihat dari sudut pandang positif. Dan saya faham kita tidak boleh menyalahkan pegawai kerajaan kerana mereka terpaksa menjalankan tugas. Mereka menjalankan Arahan, tugas. ikut arahan. Bukan salah Kementerian Kesihatan, bukan salah menteri yang terlibat atas arahan pihak Perdana Menteri. Jadi plan keseluruhan perjalanan kita punya cara nak selesaikan COVID ni, kita dah bagi peluang. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, no more peluang for Perikatan Nasional. Setuju Tidak ada lagi keyakinan rakyat terhadap Perikatan Nasional. Sebab kenapa banyak kerosakan yang dah dilakukan. Berilah balik mandat kepada rakyat. Tuanku patih merafak sembah kasih dan sayang terhadap Tuanku Agung kita yang telah pun diberitahu kepada Patih daripada beberapa istana yang tak payah Patih sebut. Mungkin Tuanku pun tahu dari Johor dah bersuara, dari Perak dah bersuara, dari Terengganu ada bunyi sikit. Ini saya punya pantauan sebab saya timbalan pengurusi pertubuhan Ikatan Dirgahayu Menjunjung Duli. Kawan-kawan saya pun ada dah kerabat istana. Ini pun kerabat juga ni, yang mulia Raja Anwar. Jadi diorang dah bercakap dalam family diorang dan keluarga istana, tak betul kerajaan sekarang ni. Tukarlah Tuanku, tukarlah kerajaan sekarang ni. Sama ada kerajaan Mageran yang dilantik oleh orang yang boleh menjaga, tak payah orang politik pun tak apa, janji boleh menjaga nasib dan membela nasib rakyat yang sungguh teruk, terkesan akibat langkah-langkah yang tidak cerdik dan bahlul oleh mereka yang memegang kuasa. Jadi mohon sangat Tuanku, sudahlah. Yang mulia Raja Tengku Razak, sahabat saya yang juga pemihik kepada Tuanku pun ada beritahu saya dalam WhatsApp. Saya dah tunjuk kat Tuan Polis tadi. Apa pesan dia? InsyaAllah Lan, sabar, dia kata. Lan, sabar, kita tengok-tengok kan. Lepas tengok ni bertindaklah lepas raya. Saya mohon bertindaklah. Dan kepada Datuk Loman Adam, kalau manalah tahu live kita ni sampai kat pegawai yang pegang handphone dekat lokap, lepas tu dia suruh Datuk Loman tengok. Datuk Loman tengok ni. Kita pesan, kita doakan, kita sama-sama doakan. Saya harapkan netizen-netizen di luar sana iringi doa supaya Allah memberikan rahmat dan keselamatan dan kekuatan kepada Datuk Loman. Ubat-ubatan Datuk Loman pun dah dihantar tadi. Datuk Loman dia bukannya orang yang boleh makan sebarangan dan minum sebarangan. Dia ada dia punya diet yang tersendiri untuk menjaga kesihatan, dan Datuk Loman adalah orang yang menjaga kesihatan. Bila berada dalam keadaan tertekan begini, kita kena berikan dia support dan doa. Itu saja daripada saya. Tambah sikit Datuk Loman dalam bulan puasa ni 2 kali dia kena tahan reman. 2 kali Jadi kita minta rakyat di luar sana doakan atas kesejahteraan dan agar dipermudahkan Datuk Loman. Semoga besok keputusan daripada mahkamah itu supaya melepaskan Datuk Loman. Tidak direman lagi. Kita mahu Datuk Loman beraya bersama keluarga. Ya, sama-sama kita doakan. Sama-sama kita war-war kepada rakan-rakan sama. Kita viralkan sama-sama supaya kita minta pihak berkuasa melepaskan Datuk Loman. Jangan tahan Datuk Loman di
kita raya ni. nak raya, Ianya janganlah boleh kejam. membuatkan ketidaksenangan pada rakyat semua. Kerana kami menganggap Datuk Loman ini bercakap perkara yang benar. Itu saja. Dia cakap Dan betul. cuma pihak-pihak tertentu saja yang tidak menyenanginya. Kan, yang terasa, yang mahu menutup mulutnya, terutamanya hari raya ni tahu je lah kan, kalau ramai yang berkumpul, kalau Datuk Loman buat live akan lebih banyak lagi yang akan dengar. Mungkin itu motifnya juga kan. Itu kotor lah, itu kotor. Tak Tak betul. boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Gentle. Rakyat hak bersuara. Dan jika tak betul, counter balik. Counter Beri dengan fakta. penjelasan. Beri penjelasan. Bukan dengan cara penahanan macam ni, dengan sistem minta darurat yang apa ke benda yang Tak, aku dah sini tak jelas apa yang sebenarnya. Tak payah penjelasan daripada kerajaan. Hmm. Aku dah hilang keyakinan kat kerajaan PM ni. Mohon tuanku tukar je. Okey. Tak payah penjelasan. Kita pun tak agak penjelasan. Lepaskan Datuk Lokman. Jangan salah gunakan kuasa Akta Ordinan Darurat dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Salah guna kuasa nanti, kerajaan ni tak lama tuan-tuan. InsyaAllah dengan izin Allah, kun fayakun Allah tumbang kan, 24 jam boleh tumbang. Kita sedang berdoa hari-hari dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tukarlah kerajaan ni sebab dah tak boleh dah. Bukan salah KKM, bukan salah petugas, bukan salah frontliner, bukan salah menteri, tetapi dasar keseluruhan BN yang diketuai oleh manusia yang bernama Mahidin Ahmad Yassin dan juga di master plan oleh Hamzah Zainuddin yang cuba mengawal kartel-kartel ni yang bukan saya yang cakap tuan-tuan, mantan IGP yang cakap. Benda yang kami cakap ni semua ni bukan kami buat cerita, benda yang dah diviralkan dalam Masuk Malaysia Kini, Masuk YB Viral, masuk media-media utama. Kalau nak saman tak puas hati, ambil tindakan undang-undang, saman mereka. Tetapi kamu tak boleh saman sebab mereka katakan benda yang benar. Jangan menganiaya orang kata benda yang benar dan jangan juga tutup komen-komen dalam feedback rakyat tu sebab rakyat ada hak bersuara. Tak pernah dalam sejarah, dalam media sosial ditutup komen, orang tak boleh komen terhadap kerajaan. Sebab kerajaan kita adalah kerajaan demokrasi, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Dalam keadaan darurat ni saya mohon kepada tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, mohon tukarlah kerajaan ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.